Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Hikmah Juni. Siasat segera pihak yang ganggu adun Sabah. Pihak berkuasa digesa menjalankan siasatan segera terhadap pihak yang didakwa mengganggu gugat ketenteraman ahli Dewan Undangan Negeri Adun Kerajaan Sabah. Ahli Parlimen Sebanggar Datuk Muhammad Aziz Jaman mahu siasatan terperinci dilakukan bagi mengenal pasti pihak yang menghantar mereka untuk mendesak serta mengugut wakil rakyat kerajaan. Ia berikutan gesaan daripada Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Muhammad Syafiee bin Haji Abdal yang menyatakan laporan polis telah dibuat oleh adun-adun kerajaan. Katanya beberapa laporan polis telah dibuat termasuk beberapa bukti perbualan WhatsApp antara ejen yang mengganggu adun kerajaan. Polis diminta memaklumkan perkembangan siasatan terhadap laporan-laporan polis yang telah dibuat beberapa wakil rakyat Sabah yang diganggu oleh ejen-ejen politik untuk tujuan lompat parti. Ketua Parti Warisan Sabah Putatan, Datuk Awang Ahmad Shah Awang Sahari berkata, rakyat Sabah perlu mengetahui siapa sebenarnya dalang di sebalik perbuatan itu sehingga menjejaskan ketenteraman politik Sabah. Katanya, selain polis, Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM juga sepatutnya tampil melakukan siasatan kerana dakwaan kehadiran ejen politik itu bukan lagi rahsia, justru agensi itu tidak perlu menunggu laporan dibuat sebelum bertindak. Kita berharap dengan aduan polis yang saya buat pada hari ini, kerajaan melalui polis atau SPRM untuk mengambil langkah-langkah yang perlu. Kerana apa yang berlaku ini adalah tidak sehat. Walaupun undang-undang di negara ini tidak menghalang seseorang itu daripada melompat daripada satu parti kepada satu parti, tetapi kita nampak usaha yang dilakukan oleh pihak pembangkang, blok pembangkang di Sabah ini sudah gagal. Dari 2 minggu ke 2 minggu, dari 1 bulan kepada 1 bulan, it never happen. Beliau berkata demikian dalam sidang akbar di Kota Kinabalu semalam. Terdahulu semalam, Ahmad Awang Shah turut membuat laporan polis di Balai Polis Karamunsing bagi meminta siasatan dilakukan pihak berkuasa. Sekurang-kurangnya 4 laporan polis telah dibuat sebelum ini oleh adun kerajaan Sabah iaitu Adun Kuamut Datuk Masiung Bana dan Adun Kapayan Janila Simba. Turut membuat laporan polis ialah Adun Elapura Kelvin Chong dan Adun Moyok Jennifer Lasimba. Mereka membuat laporan polis kerana dikunjungi oleh individu tertentu yang menawarkan mereka habuan tertentu untuk melompat parti. Sementara itu, Awang Ahmad Shah berkata kecekalan wakil rakyat kerajaan Sabah menolak tawaran-tawaran diberikan membuktikan bahawa mereka menghargai undi yang diberikan rakyat. Ketua Menteri menegaskan jangan hanya berpolitik. Fokus dengan pentadbiran negeri dan bukannya hanya berpolitik, tegas Ketua Menteri. Datuk Seri Panglima Haji Muhammad Syafiee bin Haji Abdal memberi ingatan itu ketika dunia menghadapi ekonomi yang semakin mencabar selain berhadapan dengan pandemik COVID-19. Yang sekarang ini ada lagi satu penyakit, COVID politik. Hari-hari sudah angkat sumpah di istana ini. Kalau kau dengar tinggal 1 hari lagi. Kalau kau tinggal dia 1 minggu lagi. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, apa yang kita ingin lihat di negara kita yang dilanda oleh berbagai malapetaka ini, kita kena takbir negara dengan baik. Kita takbir negeri dengan baik. Bukan banyakkan politik. Pilihan raya sudah berlalu. Tunggu pilihan raya akan datang. Undilah siapa dia suka. Kalau rakyat sudah putuskan itu dia suka, cukuplah. Ya? Bukan kita nak porak-perandakan negara kita yang dalam keadaan ekonomi yang tidak menentu. Maka saya melihat penting kepada kita selaku pemerintah di negeri Sabah fokus mentadbir rakyat lebih pentingkan penghidupan mereka. Beliau berkata demikian pada Majlis Ramah Mesra bersama peneroka kecil getah di Pusat Latihan Industri Getah Sabah LIGS di Tuaran semalam. Turut hadir Timbalan Ketua Menteri Datuk Wilfred Madius Tangau dan Menteri Pertanian dan Industri Makanan Datuk Jun Swong. Tegas Ketua Menteri tidak artinya kerajaan memerintah berpuluh tahun jika rakyat masih miskin, hidup susah, tidak memiliki tanah serta duduk di kawasan setinggan. Apa artinya kita duduk menjadi kerajaan dan Ketua Menteri kalau rakyat kita susah? Apa artinya kita menjadi kerajaan berpuluh tahun di Sabah tapi rakyat kita yang termiskin terbanyak di Sabah?
Dan kita perlu hakis keadaan ini. Apa artinya berpuluh tahun kita memerintah, rakyat kita masih duduk di kawasan-kawasan Stengan, tidak punya tanah. Menurut Ketua Menteri, jika terlalu berpolitik, kebajikan rakyat tidak dapat diberikan perhatian. Pasal pemimpin boleh jadi kerajaan kalau rakyat undi mereka. Tidak mungkin ada kerajaan kalau rakyat tidak ada. Betul tak? Ini sudah jadi kerajaan, kita lupa rakyat. Tapi kita lupa yang menjadikan kita kerajaan rakyat. Maka dari itu, kita kena ingat. Jangan lupa. Ya. Tapi saya sudah jadi kerajaan hampir 2 tahun. Bukan senang. Bila saya jadi kerajaan 1 tahun, dia heret saya pergi mahkamah. Siapa ketua menteri? Siapa bukan ketua menteri? Mahkamah putuskan saya ketua menteri. Dia heretnya lagi pergi Kuala Lumpur. 1 tahun saya mau kerja, 1 tahun saya membantu rakyat Sabah, bawa pergi mahkamah. Tahun kedua, dia masuk pula Parti Mahathir. Berpayung pula di situ. Susah saya itu. Bila sudah berubah pula Perdana Menteri, masuk lagi pula payung itu Tan Sri Mahyudin sekarang. Macam-macam kerja ini. Lama mana ini Negeri Sabah kita takbir dengan baik kalau banyak sangat kita berpolitik. Yang penting kepada kita urus kehidupan rakyat di negeri ini supaya negeri Sabah yang kaya dengan sumbernya, kekayaan dia bukan dimiliki oleh pemimpin, bukan dimiliki oleh kerajaan semata-mata, tapi rakyat dapat menumpang kekayaan daripada bumi yang kaya raya ini. Mengulas lanjut dalam sidang media, Ketua Menteri berkata apa yang dilakukan pelbagai pihak termasuk media sosial adalah satu langkah yang boleh mengelirukan rakyat. Malah katanya dengan hanya berpolitik, ia hanya memberi implikasi kepada pelabur. Yang berhormat Datuk Matius Tangau, dia bukan ditawarkan dengan jawatan, ditawarkan dengan duit. Sebelum pembentukan kerajaan, dia maklumkan dengan saya pun. Dia katakan bahawa dia mau kerjasama, bukan dia melompat. Kita bentuk kerajaan negeri Sabah, dia nyatakan oleh kerana kami tidak mahu parti yang ibu pejabat di Kuala Lumpur mentadbir negeri ini, maka kita selaku parti warisan juga, ya, yang merupakan parti tempatan dan bekerjasama dengan baik. Dan ini yang kita nakkan lahirkan supaya kita fokus dari segi pentadbiran negeri, jangan banyakkan sangat politik, ya, dalam keadaan ekonomi dunia yang semakin mencabar, ya, dalam keadaan kita berhadapan dengan masalah COVID yang perlu kita tangani, walaupun negeri Sabah di antara negeri yang berupaya menangani masalah COVID, dan ini merupakan satu langkah yang harus kita jayakan. Tapi insyaAllah malam semalam bila adakan kabinet dan saya berjumpa dengan ketua-ketua parti, mereka telah nyatakan bahawa keadaan kita begitu stabil, ya, walaupun banyak media-media sosial yang melontarkan berbagai maklumat, ya. Terkadang itu dinyatakan minggu depan, dinyatakan besok hari, macam-macam. Ini satu langkah yang boleh mengelirukan rakyat, yang boleh sehingga ada pelabur berhubung. Datuk Seri, is your political stability is there. Saya bagi jaminan, jangan bimbang sangat, ya. Kena kadang-kadang nak kita menarik pelabur ni, dia kena lihat political stability yang ada. Bukan hanya di negara kita, di negeri Sabah. Negeri Sabah adalah merupakan kawasan yang cukup stabil dari segi politik dia. Kita mempunyai lebih daripada 2/3 kursi majoriti kita. Ya, tidak banyak negeri di negara kita, sama ada di Johor, sama ada di Selangor, sama ada di Kedah, ya, yang mereka telah ambil alih. Jumlah berapa? 1, 2, 3 saja kursi yang ada. Ya. Bagi kita lebih daripada 40 kursi yang kita miliki. Ya. Menurut Datuk Seri Muhammad Syafiee, Kerajaan Sabah akan melakukan yang terbaik untuk mentadbir negeri dan membantu rakyat. We will try our level best untuk memastikan supaya kita jaga, pertama ialah membantu rakyat dan mentadbir negeri sebaik mungkin. Tapi saya yakin insyaAllah, ya, tidak ada masalah bagi kita. Kerana kita yakin bahawa ahli-ahli berhormat pun begitu matang. Di antara mereka yang tidak menjadi mudah untuk mereka tertarik, ya. Dan ini bukanlah satu amalan yang kita harus lakukan di negara kita. Ketua Menteri mahu beliau menceburi sektor perikanan pesisiran pantai.
Sempena lawatannya ke Tuaran semalam, Ketua Menteri berkata Kerajaan Sabah komited menggalakkan belia untuk menceburi industri perikanan persisiran pantai melalui penyediaan pelbagai inisiatif. Atas sebab itu, kerajaan akan membuka permohonan tanah melalui lesen pendudukan sementara TOL kepada belia bagi memulakan penternakan ikan persisiran pantai. We have identified in all the area. Dia persisiran laut yang ada di seluruh negeri Sabah yang mempunyai potensi di Kuala Punyu. Kita dah minta di kawasan-kawasan situ di mana mempunyai potensi untuk dimajukan penternakan ikan laut yang ada. Di Sempurna sudah ada, di Kunak saya ingat sudah ada, di Kudat, di Sendakan. Dalam rancangan kedua. Ya, tapi ini merupakan daerah-daerah yang kita kenal pasti. Daripada persisiran ini terbiar. Contohnya kalau di kawasan-kawasan Pantai Timur yang sering berhadapan dengan masalah keselamatan. Jadi kalau kita letakkan, babitkan belia-belia, ternak ikan di siring-siring ya, laut yang ada, maka mudah untuk keselamatan mereka kita jaga dengan baik. Ketua Menteri semasa sidang media sempena program Ramah Mesra bersama pekebun kecil Getah Tuaran di sini semalam. Selain memberikan TOL, kerajaan juga akan menyediakan benih ikan bermutu tinggi yang bernilai tinggi di pasaran tempatan serta antarabangsa. Bukan hanya kita akan sediakan tanah secara TOL kepada belia-belia muda kita. Di samping itu kita juga bagi bantuan benih ikan yang bersesuaian bermutu tinggi, contohnya macam kerapu yang harganya baik dan mendapat pasaran. Yang keduanya kita juga bagi bantuan sangkar kepada pihak-pihak belia-belia ini yang mungkin tidak ada keupayaan keuangan untuk memajukan perniagaan ataupun penternakan ikan mereka. Ini di antara langkah yang sedang kita lakukan. Langkah seumpamanya turut dilaksanakan dalam industri pertanian. Ia antara usaha untuk memastikan Sabah mampu menjamin bekalan makanan yang mencukupi, bukan hanya dapat memenuhi pasaran tempatan tetapi juga untuk diekspor. Begitu juga kepada petani-petani. Minggu yang lalu saya ke Kundasang di mana kita libatkan anak-anak muda lebih daripada 20-30 orang dalam industri fertigation yang ada penanaman buah-buah yang bermutu tinggi dan untuk bukan hanya untuk pasaran tempatan bahkan juga untuk kita ekspor ke luar negara. Jadi ini untuk memastikan supaya Sabah menjadi satu tempat yang menjadi food security, dapat menjamin bekalan makanan yang mencukupi bukan hanya untuk keperluan tempatan bahkan juga untuk kalau ada keperluan diekspor ke luar negara. Pasar Umum Kota Marudu akan dinaik taraf. Kementerian Kerajaan Tempatan dan Perumahan merancang untuk membaik pulih Pasar Umum Kota Marudu selepas pasar ikan terbuka di pekan itu disiapkan dengan peruntukan RM200,000. Menterinya Datuk Jaujan Sambakong berkata, usaha itu sedang dirancang memandangkan pasar tersebut mengalami kebakaran pada 16 Februari 2018 sehingga menyebabkan peniaga kehilangan tempat untuk berniaga. Katanya usaha sedang dilakukan untuk mendapatkan peruntukan bagi tujuan tersebut agar peniaga dan pengunjung pasar mempunyai suasana yang lebih kondusif. Pasar ikan terbuka Kota Marudu telah siap dan menyediakan sebanyak 32 meja untuk peniaga. Jaujan yang juga timbalan Ketua Menteri menyempurnakan acara perasmian Pasar Ikan Terbuka Kota Marudu hari ini. Usaha menggalakkan orang ramai menderma darah diteruskan. Satu program menderma darah secara maraton selama 5 minggu dengan kerjasama Unit Pemimpin Pembangunan Masyarakat UPMM kini diadakan di pelbagai lokasi di seluruh Sabah. Program dikenali Blood Donation Marathon Human for Humanity ini dilancarkan Menteri Belia dan Sukan, Pung Jinze. Ia bertujuan membantu meningkatkan bekalan di tabung darah Hospital Utama di Sabah. Ianya juga sudah tentu akan membawa kesedaran kepada masyarakat untuk tentang kepentingan demam darah ini. So saya amat gembira juga hari ini ada sokongan dari UPPM Sabah yang diketuai oleh Tuan Minun. Rakyat Penampang bukan sahaja menyambut baik kempen pengurusan sisa anjuran pejabat Dewan Undangan Negeri Moyok, malah mereka juga memohon agar kempen itu dapat diteruskan. Orang ramai yang ditemui melahirkan perasaan gembira kerana diberikan ganjaran berupa sekampit beras seberat 10 kg bagi setiap 20 kg botol kaca yang mereka sumbangkan.
Menurut mereka, kempen tersebut adalah satu peluang kepada ibu bapa untuk mendidik anak mereka mengenai kepentingan menjaga alam sekitar. Acara yang macam ini kan bagus supaya dia kesadaran itu bermula dari rumah. Jadi ibu bapa dan anak-anak, ibu bapa secara otomatis dia ajar itu anak dia untuk menjaga alam sekitar. Dia tidak suka senang-senang buang ke botol. Sudah membazir juga kan buang itu so bagus karena dapat beras. Daripada barang buangan kita dapat beras. Jadi tidak sia-sia kalau kita kumpul-kumpul itu botol. Nah, ini program bagi saya bagus. Semua kawasan boleh dikasih bersihkan, jadi botol-botol pun tidak sayanglah kan dibuang begitu saja. Jadi kalau boleh program ini diteruskanlah. Daripada kita membazir membuang, kita boleh proses dari semen. Tapi yang bestnya nih, setiap 20 kg dapat satu paket beras 10 kg. Wah, ini very happy. Saya tak sangka. Saya tadi ingat-ingat boleh dapat 2 paket lah. Tapi in return I get 9 paket. I'm very happy. So saya boleh buat, anda pun boleh buat. 4 penjaga premis pusat hiburan di Kota Kinabalu dikenakan kompaun RM1,000 selepas didapati gagal mematuhi prosedur operasi standard Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan PKPP malam tadi. Penjaga premis berusia antara 32 hingga 42 tahun itu didapati membenarkan pengunjung berhibur, menyediakan minuman beralkohol dan gagal mengawal pengunjung menjaga penjarakan sosial. Ketua Polis Daerah Kota Kinabalu Asisten Komisioner Habibi Majinji berkata, satu rondaan dan pemantauan kawalan COVID-19 PKPP dilakukan di 5 premis sekitar Waterfront dan Karamunsing Capital. Hasil operasi sehingga pukul 2 pagi mendapati ada 4 premis didapati membenarkan pengunjung berhibur dan menyediakan minuman beralkohol. Malah penjaga premis gagal mengawal pengunjung untuk menjaga penjarakan sosial. Sehubungan itu, Habibi berkata kompaun dikeluarkan kepada 4 lelaki terbabit kerana didapati melakukan kesalahan mengikut Peraturan-Peraturan Pencegahan dan Kawalan Penyakit Berjangkit nombor 7 Peraturan 3. Ia membawa hukuman denda tidak lebih RM1,000 atau kedua-duanya sekali. Pameran seni visual kini berlangsung di SICC. Jika sebelum ini seniman atau artis seni visual terjejas sumber pendapatan ekoran pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP, golongan itu kini berpeluang mempamerkan karya mereka di Pusat Konvensyen Antarabangsa Sabah SICC. Pameran yang menampilkan karya seni 74 artis itu julung kali diadakan dan berkisarkan kreativiti artis berkarya sepanjang PKP. Pameran yang dinamakan MAS itu menggabungkan artis daripada pelbagai bidang dan medium kesenian meliputi lukisan gaya abstrak, ekspresionis, impresionis, naib serta seni fotografi. Pameran itu juga bertujuan memaklumkan bahawa SICC kini dibuka untuk program seumpama itu. Sekian berita BTTV malam ini, saya Hikmah Junis, selamat malam.